kita semua. Saya tak boleh. Kejap Kejap Okay. Okay. So start tadi pukul berapa? Pukul 9 lah? 8:30. Oh 9:30. Okay. 8:30. Oh 8:30. Alright. So saya kenalkan diri saya sikit. Saya memang asal anak jati Terengganu. Dilahirkan di Terengganu, dibesarkan di Terengganu. Cuma bersekolah tu tingkatan 1 saya terus masuk MRSM Kak Besut sehingga tingkatan 3. Lepas tu ke MRSM Pegalan Cepa lah macam Abel cakap tadi. Sekolah dia sebelah sekolah saya. Saya pun tak tahu ada sekolah teknik sebelah tu. Tak tahulah pasal bola tu. Dia orang gaduh laki tak tahulah kita. Okey. Siapa ada budak MRSM ke kat sini? Ramai. Kalau saya seorang. Kalau dekat saya hidup teknik. Betul lah tu. Betul lah tu. Kalau Sagru Kajang tu sibuk lah teknik lawan MRSM, teknik lawan MRSM. Yelah Zuhaimi teknik kan. Saya MRSM. Okey. Habislah cerita sekolah. Okey. So saya lepas SPM terus ke KYPM Bangi. Preparation untuk ke Jepun. So kat situ 2 tahun. Selepas tu terus before saya ke Bangi sebenarnya saya lepas SPM tu saya terus ke UTM Skudai sebenarnya. UTM Skudai under fokus. Lepas tu sekejap je lah masa tu. Dapat kiranya masa masuk UTM tu dah happy sangat lah. Dapat pergi universiti, dapat pergi ni, kenal ramai orang. Lepas tu dekat paper ada banyak tawaran kan masa tu kan. Kita isi je lah, semua benda kita isi. Pergi Jepun, pergi US, UK, semua isi. So rezeki rezeki menyambungkan pelajaran ke Jepun. So di Osaka University selama 3 tahun dalam Electronic and IT Engineering. So selama 3 tahun Alhamdulillah dapat grad dengan masa yang diberikan lah. Sebab kadang-kadang kat Jepun ni budak-budaknya kalau pergi cepat juga lara. Kadang ada yang repeat kan. Repeat tu bukannya sebab tak pandai, kadang sebab buat part time banyak sangat, part time job. Jadi terrepeat lah setahun. Tapi saya Alhamdulillah lah. Selepas 3 tahun terus balik bekerja sebagai engineer di Apps Electric Malaysia Sdn Bhd, company Jepun. Selama 3 tahun jugalah saya jadi engineer saya rasa. So selepas tu saya terus berjinak dalam industri tagaful, jadi ejen daripada 2008 sehinggalah sekarang. Okay. So ni gambar anak saya dah besar dah. Pak Zaid pun dah tinggi. Zaid tu yang nombor 2 tu lah. So ni anak saya 3 orang. Saya duk kira-kira sekarang kan Zawil yang sulung tu 13 tahun. So lagi 4-5 tahun dia dah dekat 19 tahun dah Macam wow, sekejap je masa berlalu. Okay, saya rasa Jimmy pun macam tu juga Jamie. Anak lebih kurang Umur 12. 12 Okay. So ni family Terengganu saya, family saya lah. Ni gambar last beraya sebelum PKP tahun 2018. Lamanya lah tak raya ke kampung. 2018 saya raya last kat Terengganu. 2019 raya rumah mertua di Ampang kan. 2020 Ampang, 2021 PKP. So lamalah tak raya kat Terengganu, rindunya. Okay. So hari ni kita terus masuklah apa yang saya nak share hari ni. Saya duk fikir-fikir juga apa nak share dekat Kelang ni. Sebab masa Nurul cakap tu saya kata budak-budak Kelang semua macam dah tahu dah sharing saya dah biasa dah. Lepas tu Nurul cakap ramai juga yang baru. Okay. So saya duk fikir-fikir, saya rasa saya nak share pasal natural process lah. Natural process dalam bisnes kita. So ada 4 natural process yang paling utama. Yang pertama ialah struggle masa kita tengah strive lah.
Yang pertama adalah struggle. Yang kedua ialah survive. Yang ketiga adalah stable. Dan yang keempat, success ataupun significant. So itu adalah 4S, 4 natural process yang kita kena lalui dalam bisnes ni. So proses yang saya akan cerita ni akan berkait dengan perjalanan karier saya dalam Prudential. Okay? Alright. So yang pertama adalah proses struggle. Cerita proses struggle ni maksudnya bermula daripada saya balik daripada Jepun ataupun before balik tu, masa saya study dekat Jepun, ayah saya dah retire. Ayah saya dah retire. Pension lah, government. Adik-adik saya ramai lagi yang bersekolah, maksudnya bawah saya 4 orang, empat lagi masih bersekolah tapi ayah dah pension. So kekangan kewangan masa tu memang ketara lah. So masa saya student, saya buat part time job juga. Masa tu struggle lah kan, kita nak study buat part time job lagi. Part time job tu sebenarnya untuk menolong ayah saya di Malaysia. So saya buat part time bukan untuk saya kumpul. Biasa kalau budak-budak Jepun buat part time ni nak beli kereta lah, nak macam-macam lah, nak travel lah. Ada yang pergi umrah, pergi haji daripada Jepun. Tapi memang fokus saya pada masa tu ialah saya nak tolong mak ayah lah masa tu. So masa student lagi daripada Jepun, saya kirim duit ke Malaysia setiap bulan without fail. Alhamdulillah lah, rezeki daripada Allah, daripada part time job tu masa tu struggle kan. So bila balik je ke Malaysia, bila start kerja macam biasa, saya fikir okey lah, saya kerja, saya kena allocate juga duit untuk mak dengan ayah saya dan juga adik-adik saya yang masih bersekolah. So maksudnya masa saya start kerja tu saya dah fikir duit gaji yang saya dapat tu bukan untuk nasi disuapkan ke mulut saya sahaja. Maksudnya tanggungjawab tu dah ada lah. Jadi pada waktu tu saya fikir kalau aku tak do something memang tak boleh, sebab income daripada engineer pun bolehlah cukup makan lah kan. Tapi bila saya fikir-fikir, bulan-bulan yang saya bagi kat mak ayah tu sama masa saya student. Saya kata alamak, apa aku perlu buat So masa tu struggle, saya rasa macam okay nak kena buat bisnes, dan saya fikir tak boleh lah. So tak boleh tu, sekejap alamak dia hilang sekejap. So saya fikir saya kena take charge. Saya kena take charge masa saya tengah struggle tu. Saya tak boleh nak menunding jari kat orang kan. Saya ada abang dengan kakak saya kata tak bolehlah kita nak cakap tolonglah kerja kuat ke, buatlah something, bagilah extra sikit dekat mak ayah, tak boleh kan. Itu out of our control. So apa yang saya fikir, apa yang aku boleh buat, apa yang aku boleh tolong mak. Daripada masa kerja tu saya terus fikir okay aku nak buat bisnes. Tapi tak tahu lagi nak bisnes apa. Masa tu tahun 2006, 2007 lah, tak tahu nak buat bisnes apa. Okay, maybe lah jual Tupperware kot. Sebab duduk kat kilang Kilang biasa Tupperware lah, kelab Tupperware, kelab apa lagi. Kalau dulu ada Novex, agaknya Novex pun sekali lah kat kilang tu kan. Tapi ni Tupperware. Saya dah fikir tak boleh, Tupperware tak nampak jalan. Okay, nak jual keropok. Macam mana nak buat, nak set up macam mana ni, tak boleh juga. Okay, nak jual baju lah. Saya siap buat set up satu website untuk jual baju lah. Lebih kurang macam Fashion Valley tu lah saya nak buat dulu. Dah set up macam okay, tak reti lah macam mana nak ambil baju kat mana semua tak tahu. So sampailah sehingga tahun 2008. 2008 tu saya berjumpa dengan Kak Nau. Masa tu saya nak ambil medical card. Medical card taraful. So masa polisi delivery saya tanya. Saya cakap, okey ke bisnes ni? Saya tanya Kak Naf masa tu. Sebab dia buat full time. Saya kata, okey ke? So dia kata, boleh lah, try lah kan. CZ try lah, dengar dulu. Tengok macam mana. Kalau okey, teruskan. Lepas tu,
Saya kata okey lah, boleh lah. Saya pun try pergi masa tu BOP dengan Aunty Salma. Masa tu saya ingat 3 orang BOP. Yang tinggal sampai sekarang saya saja. Okay. So BOP, lepas BOP ambil exam. Masa saya ambil exam tu saya apa tu nama dia? Saya pregnantkan Zawir, anak first saya. Masa ambil exam dalam satu hari tu terus 2 exam. Alhamdulillah, kiranya niat saya nak take charge, nak cari extra income tu, Allah tunjuk jalan. Senang je, maksudnya jumpa Kak Naf, lepas tu set up for exam, datang kelas dan sebagainya. Maksudnya time itulah titik permulaan saya dalam industri takaful. So selepas saya decide untuk buat business tu, dulu kita tak tahu lagi maksudnya Big Y ke apa kan. Ini yang saya nak cakap, Big Y ni kan. Big Y ni kita tak tahu lagi, tapi rupanya mudahnya jalan tu, Allah mudahkan jalan tu sebab tujuan asal niat kita nak cari extra income tu memang clear. Maksudnya bukanlah maksudnya bukan saja macam bolehlah aku nak try lah buat bisnes ni, taklah. Maksudnya tujuan yang utama adalah untuk cari extra income. So Big Y tu terus ada. So saya terus kiranya saya believe dan follow saja apa yang masa tu aunty cakap. Saya follow je. Aunty cakap bagi flyers, okay buka booth, go for stranger. Masa tu aunty tekankan flood your flyers, maksudnya nak branding, nak bagi tahu bahawa kita buat Prudential. Kena bagi tahu semua orang. Dan masa tu saya believe dan follow saja. Dan waktu proses struggle ni tak semua orang boleh lalu, kecuali orang yang terpilih. Terpilih tu maksud saya sebab struggle ni kalau kita buat bisnes, dia lebih lagi dalam industri takaful ni, dia bukan big fast money. Dia bukan terus hari pertama buat sale, hari kedua terus dapat income 20,000. Big fast money, bukan. So maksudnya ada jalan kat situ, struggle-nya, strive-nya masa tu kena sabar dan bersyukur dan bertahan. Ini yang sangat perlu sebab ramai orang quit masa proses ni, masa tengah struggle, tengah duit dapat commission cukup sahaja. Even kalau nak beli something, okay tunggu next commission. Tak boleh makan luar. Time-time tu orang actively masa saya ingat 2008-2009 masa tu Facebook baru nak mula kan. Memang orang pergi makan je ambil gambar, pergi makan ambil gambar kan. Masa tu maksudnya umur saya masa tu lebih kurang 25 kan, 25-26. Time-time kawan yang dah kerja 3-4 tahun. So kalau makan tu kat luar memang makan mahal-mahal. Kita tengok je lah kan. Okay sabar. Kita makan kat rumah je, tak ada nak makan tempat mahal ke apa kan. Itu contoh makan sebab kita kan suka makan. Kita makan lah. Okay, so sabar, kita sabar tak apa. So bertahan dengan apa yang ada, sambil tu resourcefulness, gunakan apa yang ada sekeliling ni untuk do well. Maksudnya do well, bukan do well lagi masa tu. Maksudnya tengah strive, maksudnya nak bertahan, nak naikkan income sikit, nak handle macam mana appointment cancel, macam mana orang reject. Kan kita tengah struggle masa tu kan. Duit tak cukup. Tapi orang pula appointment tak jadi, tak ada prospecting, kering dan sebagainya. So masa itulah kena bertahan, sabar dan syukur dengan apa yang kita dapat tu, ujian tu. Lepas tu kena tekankan, maksudnya masa tu memang betul-betul kena pegang big why tu, tujuan kenapa aku buat bisnes ni, kenapa aku buat insurans, kenapa aku buat takaful ni. Sebab kalau kita tak ada big why waktu tu, dah lama kita belah. Macam kalau saya lah, maksudnya kalau saya tak clear sangat kenapa aku nak cari extra income ni, sebab kita akan fikir, tak apalah aku pagi mesti boleh makan, tengah hari boleh makan, buat apa aku nak susah-susah kalau macam ni gayanya buat insurans ni kan. Asyik yang pertama aku open, no, tak close lagi, sampailah open ke 11 pun tak close. So
kalaulah tiada big why time tu, time proses struggle ni ramailah akan hilang. So alhamdulillah lah proses tu banyak mengajar, proses struggle tu. So kena bertahan, ada big why dan kita boleh pacu lagi untuk next proses tu. Okay. So resourcefulness pun sangat penting. Tak perlu fikir macam aku nak kena ada kereta cantik, kereta selesa sikit barulah kalau pergi appointment orang akan percaya dekat aku. Tak adalah kalau aku bawa motor nanti dia cakap dia ni bawa motor boleh percaya ke nak ambil taraf dengan dia. Saya rasa sekarang tak ada dah semua tu kan. Lagipun kita PKP semua online je. Resourcefulness, contoh tak ada iPad. Contohlah ini kalau ejen baru tak ada iPad, tak boleh lah nak close tak ada iPad. Boleh pinjam iPad kawan ke apa ke. Resourcefulness, gunakan apa yang ada. So kalau macam tadi gadget, yang paling penting ialah apa yang ada kat diri kita sendirilah. Apa yang kita ada, speciality kita apa ada. Kita adalah orang yang trustworthy, maksudnya orang yang dipercayai. Kita adalah orang yang telus. Kita adalah orang yang jujur amanah. Gunakan tu untuk jadi ejen yang lebih baik lah. Maksudnya untuk jadi ejen untuk close, untuk open dan sebagainya. Maksudnya guna apa yang ada, yang kita ada sekarang. Tak perlu macam aku nak kena pandai cakap dululah. Baru aku rasa aku boleh buat open 10. Aku nak kena ada Apple Pencil lah baru boleh nak present cantik-cantik dekat iPad kalau dekat Zoom. Tak perlu. So gunakan apa yang ada untuk kita bertahan dalam kita tengah struggle ni. So, and then this process semua orang akan lalu. Tak ada orang pun boleh skip struggle ni. Tak akan ada orang boleh skip. So kalau kita nak sukses signifikan yang atas tadi tu, struggle dan strive, proses ni perlulah kita lalui. Saya bercakap sebab itulah experience saya dulu. Okay. Okay. So next adalah proses survive to stable. Survive to stable ni kadang-kadang orang confuse. Dia rasa dia stable padahal dia baru dalam surviving mode. Dia rasa dia macam aku stable. Tapi sebenarnya dia masih lagi survive. So survive ni kadang-kadang sebab kita orang Melayu tak dinafikan kita semua ni cepat akan merasa selesa. Comfort zone. Contoh kita dah ada commission lebih sikit daripada gaji kita dulu, kita rasa okey dah ni. Okey dah ni, semua dah cukup makan semua. Padahal kalau ada emergency datang ke apa, kita dah tak cukup duit. Sebenarnya itu masih lagi dalam proses survive. Bukan stable lagi. So kadang-kadang kita nak kena betulkan mindset kita, aku sebenarnya bukan stable lagi. Aku tak boleh berada dalam comfort zone. Aku dalam surviving mode. So dalam surviving mode ni, selepas kita syukur bertahan, lepas tu bila kita keep buat, so income kita pun dah naik. Kita dah boleh bernafas sikit lah, survive. Saya lah, boleh bernafas sikit macam okay lega lah sikit, Alhamdulillah. Tapi time tu kita nak nak tukar mindset kita. Macam mana kita nak pergi lagi jauh? Kita tengok macam macam mana dia boleh start club banyak kali Macam hebatnya dia, aku pun nak jadi macam dia. Macam mana dia buat Saya ingat saya pernah pergi satu training ni, nama dia dia macam certified wealth planner lah, tapi dulu kita panggil, tak ingatlah saya apa dia. Tapi masa tu saya pergi dengan Kak Naiza, saya ingat Kak Naiza je lah seorang. Lepas tu yang lain daripada agensi lain. Lepas tu setiap orang akan share lah. Share nama dan sebagainya. Ada seorang kakak ni dia share. Dia dah 4 tahun dalam bisnes. Dia kata setiap tahun dia start club. Saya dalam hati saya kata masa tu saya belum start club. Saya kata macam manalah kakak ni buat macam susah. Aku nak sekali start club pun susah. Masa tu tahun 2011 lah. 2011. Saya kata macam mana nak buat macam kakak ni sebab kita ni baru lepas struggle tadi, survive tu. Kita baru nak bernafas ni. Masa saya tahun 2011 tu baru rasa nak bernafas sebab 2010 tu saya full time kan. Januari 2010 saya full time. Kiranya setahun pertama tu saya tak dapat apa-apa. Baru TPC 100,000 masa tu, 100,000 lah. Tak dapat web planner, tak dapat Star Club. 2011 saya macam okay, aku dah survive sikit lah. Adalah duit lebih sikit lah untuk makan ke simpan dan sebagainya.
Next apa aku kena buat. So masa survive ni saya fikir ABC ajar masa tu 4 things to change, I must change first. Kalau aku nak start club, aku tak boleh buat perkara yang sama yang aku buat tahun 2010. Dan hard work beats talent. Semua orang ada talent masing-masing. Ada orang network dia memang power. Dia walaupun baru masuk, dia boleh close banyak dan besar-besar. Ada orang dia pandai cakap. Ada orang dia macam influencer. Dia buat apa, konten TikTok ke apa, semua orang nak sign dengan dia. Tapi masa tu saya fikir, aku tak ada talent tu. Aku tak erti bercakap sangat. Aku tak ada network yang power. Aku tak ada semua tu. Tapi yang aku ada adalah kudrat waktu tu. So masa survive tu aku ada kudrat. Aku boleh buat 5 appointment satu hari. Aku boleh call 30 sehari. Aku boleh edar flyers 300 flyers setiap minggu without fail. So saya fokus benda tu. Walaupun kita kadang pun kita ada talent kita. Tapi sebenarnya bila orang yang repeatedly buat kan, buat banyak, numbers game, buat banyak, dia akan beat talent tu. Walaupun orang yang pandai cakap, kalau dia tak buat open satu hari 3 or 2, lama-lama dia akan kering berbanding dengan orang yang really work hard. Faham maksud saya? Kita boleh tengok kan masa kita kat sekolah dulu kan, memang akan ada orang yang genius buat maths, memang dia ni tak study tapi maths power. Tapi ada juga kawan kita yang daripada bawah belajar, buat homework, tanya kita itu ini, last dia pun boleh dapat A masa SPM. Ada kan? Betul kan? Kita boleh tengok kawan-kawan kita kan? Ada. Yes, itulah maksudnya hard work beats talent. So itu yang kita kena gunakan sekarang. Contoh kita tak ada talent pun dalam bisnes. Nak buat bisnes, aku tak erti nak buat bisnes. Tapi aku nak ada extra income untuk family aku. Apa aku perlu buat? So perlu buat ialah work hard. Work hard dalam industri takaful tak lain tak bukan, dia mestilah numbers, come with numbers. Maksudnya kalau nak open tu tak boleh open sikit-sikit seminggu. Tak boleh macam sekadar 5 or 7 or 10. Tak boleh. Sebab awal-awal ni kita memang nak kena buat. Sebab daripada situlah kita akan belajar banyak benda. So kita nak belajar cepat. Okay. So ingat apa yang saya cakap tu, work hard. Itu adalah saya dulu. Saya fikir macam, saya dulu dengan Zuhaimi masa full time, dalam seminggu tu kami, saya rasa tak jumpa. Jumpa tu maksudnya, pagi saya settlekan anak, pukul 7 dia dah keluar. Okay, so petang saya balik ambil anak. Pukul 6 sampai rumah, saya settle makan dengan anak semua. Malam, kadang pukul 12 baru dia balik atau pukul 1 baru dia balik. Saya dah tidur. Esok jumpa pukul 7 balik pagi tu. Nak breakfast pun kadang tak sempat. So dalam masa seminggu, bayangkan itulah rutin kami daripada 2010, 11, 12, 13, 14 sebelum kami pindah ke rumah kami ni Amandari. Maksud tu masa tu duduk apartment kan, 5 tahun saya rasa. So weekend hari Ahad confirm memang hari kerja sebab itu adalah hari training. Kena pergi KL. Philo. Hari Sabtu sahaja ada. Hari Sabtu masa bersama ni, okay, kalau dia ada appointment or saya ada appointment, kami akan dua-dua keluar bawa anak Zawe tu dalam bucket lah, letak dalam bucket. So itulah rutin kami. Memang saya tak tahulah, kalau anda fikir pun anda akan rasa macam gila lah dia ni kerja. Tak boleh nak bayang lah, tapi bila kita sekarang ingat jadi macam, ya Allah, kalau sekarang lah pun aku tak boleh buat masa aku dulu tu, kerja macam dulu. Tapi bila kita baru start, kita ada semangat. So buat sekarang, jangan skip proses tu. Proses kita nak survive ni, macam mana kita nak go to the next process, nak sukses cepat, kenalah buat in numbers. Kena work hard gila lah. Sampai orang cakap gila lah, dia ni memang kerja gila lah. Orang cakap Ipin tu, Ipin memang kalau buat kerja memang gila lah.
Sampai boleh tahap chop macam tu. Sebab kita tak ada talent. Melainkan kalau mak ayah kita datuk ke doktor, ramai network, kita boleh, mak ayah kita bolehlah refer kan. Tapi kita tak bolehlah salahkan mak ayah kita pula sebab tak ada network tu. So saya sangat tekankan kena work hard. Barulah kita boleh capai lah. Kan kita kan masuk industri fotografi tengok orang berjaya. Macam mana lah dia buat, macam mana dia buat. Tak ada macam mana dia buat, tak ada secret. Secretnya hanyalah work hard. Yang pertama work hard, yang kedua work hard, yang ketiga work hard. Tak ada dah secret recipe lain. See people. Maksudnya numbers lah, banyak. So kalau masa survive, masa kita daripada struggle ke survive tu, kita rasa macam aku bukan yang terbaik, tapi aku believe aku yang terbaik ni, kita kena pinjam orang yang tengah kejar. Macam orang actively buat ni, orang asyik close ni, kenapa dia boleh close selalu? Always tanya dia, macam mana nak buat, tolonglah, tolong tegur aku, tolong tengok macam mana ya. Kita pun actively pinjam semangat orang yang tengah kejar tu. Kita jangan macam tengok daripada jauh je. Orang tu macam Star Club, selalu kita pun tengok daripada jauh. Dia naik toples, kita tepuk. Tapi kita tak pernah nak pinjam semangat dia tu, nak copy. So kalau kita tak copy, kita akan berada dalam struggle dan survive mode tu dalam jangka masa yang lama. Sebab kita nak pendekkan kan, surviving mode tu kita nak pendekkan, struggle mode tu kita nak pendekkan. Jadi kita nak cepat. So bila nak cepat, copy saja apa yang orang berjaya tu buat. Kita copy dan buat terus. Okay. So dalam masa yang sama tu kan, kita nak daripada proses survive nak ke stable tu, always follow apa yang leader cakap, dan sistem dah cantik tu, sistem cantik yang dekat office kita sediakan tu, kita follow saja. Jangan banyak tanya. Walaupun kalau perit, katakanlah Abel tegur perit gila. Okey, tak apa, telan, hadam dulu, dan ambil yang baik-baik tu, buat terus. Mesti orang macam leader kita captain kita tegur tu, mesti ada sebab. So kita yang baru ni tak perlu nak question. Kenapa nak buat macam tu? Pelik lah Subgroup Kelang ni. Pelik lah. Kenapa nak kena ada monthly meeting ni? Kenapa nak dengar guest speaker? Semua benda kita dah tahu. So follow je sistem, masuk training. Sebab apa kan? Sebab kita nak strengthen the core and values. Core and values ni maksudnya, okay, kalau core, sesuatu perkara, contoh kalau kita cantik. Walaupun kalau kita bina rumah tu cantik, kita tengok wow, gahnya tinggi, cantik. Lama boleh runtuh kan rumah tu kan? Runtuh, ada crack sana, crack sini. So kita nak pastikan sekarang tu core dan value kita tu adalah value yang betul. InsyaAllah Subgroup memang value daripada awal sampai sekarang adalah value yang betul, yang cantik-cantik saja. Bukan yang macam hentam ke romo. Tak. So follow. Kan kita punya CMCV tahu kan, core value kita bawah sekali adalah love, respect. Lepas tu kan ada lepas foundation tu ada lagi tiang. So tiang tu apa? Gratefulness, trust, happiness paling kat atas. So itu value yang kita nak strengthenkan. Aku buat business Tagaful, kenapa nak kena ada love pula? Kenapa love? Dan bila kita lama, kita follow sistem tu, baru kita faham, memang kena ada perasaan sayang, cinta tu terhadap group kita, terhadap klien kita, so that kita akan pergi lagi jauh daripada tu. Okay? So bila kita bercakap focus on circle of control pula, masa surviving mode ni akan ada, even daripada struggle mode tadi tu, kita akan masalah kan, masalah tu timbul macam-macam kan. Even kalau kita di level mana sekalipun memang akan ada masalah. Masalah tak ada bila masalah tak ada? Bila masalah tak ada? Mati Mati kan? Mati tak ada masalah.
belum tentu lagi, belum masuk kubur lagi. Kan? Tak ada masalah, insya-Allah. InsyaAllah kita sama-sama nak masuk syurga. InsyaAllah waktu tu tak ada masalah dah. Kan? So kena ingat waktu tu. Tak kisahlah di level mana kita, masalah tetap akan ada. So bila masalah event yang berlaku tu, problem yang berlaku tu hanyalah 10%. So kita punya reaction towards the problem 90%. Control 90% of the result tu. Sebab tu kita kena fokus on circle of control saja. Jika berlaku apa-apa, maksud saya lah, ini yang saya amalkan lah. Bila berlaku problem, okey tak apa, okey ni problem, acknowledge dulu problem tu, okey tak apa. Sekarang ni aku nak fokus solution, aku nak fokus apa yang aku boleh control. Contoh, klien, apa contoh kalau disebabkan klien, contoh apa? Cuba bagi contoh satu kalau klien lah. Ke tak ada problem dengan klien? Ada. Contohlah, okay, klien katakanlah kita dah present macam-macam. Lepas tu dia macam nampak berminat, tiba esok dia kata, aku dah ambil dengan kawan aku lah. Sakit tak? Macam sakit tu di sini, macam kita dah present macam-macam, dah bagi quotation, dah 3-4 dah, dia macam nak ambil lah, kita dah handle objection, sekali dia ambil orang lain. Benda tu kita boleh kontrol tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tu kan rezeki. Rezeki tu siapa yang bagi? Allah yang bagi. Kita memang tak boleh kontrol lah. Jangan buat kerja Allah. So apa yang kita boleh kontrol? Okay, tak apalah. Aku dah buat the best. Aku dah present the best. Farid cakap contoh, okay aku dah bagi solution the best untuk dia. Tapi dia nak ambil orang lain, tak apalah. At least aku dapat satu pahala. Pahala memberi awareness tentang kepentingan takaful. Kan? Kalau dia ambil orang lain, tak apalah. So maybe itu adalah training ground kita, kita nak sharpen kita punya skill presentation. So can always kena ingat focus on circle of control. So apa-apa yang tak boleh kontrol tu please jangan kontrol. Nanti akan stres. Kita lagi-lagilah PKP ni. Always nak kontrol vaksin lah, nak kontrol tu, nak kontrol ni. Fokus apa yang kita boleh kontrol within our control. Okay. Dan dalam masa yang sama, enjoy the ride, appreciate the process. Syukur Alhamdulillah Allah bagi ujian ni kat aku. Waktu aku struggle, survive ni, aku belajar macam mana nak menghargai nilai RM1. Appreciate the process. Aku dapat benda-benda hadiah, contoh, ya Allah dulu aku tak ada pun dapat ni. Aku dapat tukar kereta baru. Appreciate. Tu kalau dapat lah kan. Kalau dapat ujian tak apa. Appreciate the process. Ini yang mengajar aku to the next level. Contoh, klien GL decline masuk investigation. Inilah ujian untuk aku. Aku appreciate the process. Aku belajar macam mana nak handle all the investigation. Enjoy. Setiap kali pergi training, enjoy. Bukan macam alah terpaksa datang training habis suruh datang masuk Zoom ni hari Ahad pula tu pukul 10. Ini time tidur kot. Time nak apa? Time nak tengok drama Korea kot. Appreciate orang yang reach out kita. Appreciate the process. Enjoy. Bila kita enjoy, kita buat dalam keadaan enjoy, kita tak akan sedar macam proses tadi tu. Oh, rupanya aku survive dulu. Kita tak akan sedar. Right? So ini boleh tak saya nak minta tolong seorang baca? Siapa yang pakai spek mata biru ni? Wani yang lelaki ni. Along. Sorry sebab nama tak keluar kat Zoom saya ni. Okey, Along, boleh tak tolong baca? Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan fikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Hamka. Boom, sangat powerful dia punya. Sangat powerful. Kalau kita baca pun kita rasa macam Allah, macam pam kena lempang macam. Dia kata pengerdilan terkejam. Kalau kita adalah orang yang boleh buat
beyond, macam boleh buat, macam boleh pergi lagi jauh, tapi duduk dalam tubuh budak yang malas. Yang malas lah. Macam kita sekarang, contoh kita macam comfort zone kan survive dengan stable tadi, comfort zone. Kita rasa okey dah ni. Tapi itu adalah pengadilan, macam kejam sangat lah. Kau sepatutnya kau boleh pergi lagi jauh, tapi kau boleh pula comfort. Duduk dalam tubuh yang malas. Mendahulukan istirahat sebelum lelah. Padahal orang keliling kita tu masih perlukan kita punya contribution. Contribution dari segi apa? Contoh kita ni, kita dah dalam industri takaful. Maksudnya bisnes yang boleh buat duit. Boleh, tak tahulah, boleh buat duit. Kalau kita buat betul-betul, memang income tu akan datang dengan cantiknya. Maksudnya kita boleh tolong orang. Macam sekarang PKP, ramai orang tengah susah kan. Kita ada tak hello adik-beradik kita, kau macam mana, boleh tak survive, macam mana belanja dapur. Cuba tengok balik, ada tak kita tanya, reach out adik-beradik kita. Kalau itu pun tak ada, maksudnya kita hanya fikir diri kita lagi lah, macam aku, apa aku dapat. So kalau berkait dengan Allah yarham Hamka cakap ni, kalau kita masih malas dan orang keliling kita masih lagi susah, maksudnya itu adalah kejam lah kita ni. Kita boleh pergi lagi jauh, bisnes ni boleh buat duit tapi kita tak buat betul-betul. Kita tak tolong orang kat luar. Okey, sekarang macam contoh Palestin, Gaza sekarang kan. Ada tak kita bagi extra? Ada tak kita contribute? Kalau cakap tak apalah, itu negara dia, aku boleh repost je. Betul, kita boleh repost all the post-post kat social media tu. Tapi contribution kita yang boleh kita buat ni dalam bisnes kita, kita boleh cari duit kan. Sepatutnya kita boleh buat beyond daripada tu. Maksudnya bisnes boleh buat duit, kita buat duit. So dapat duit kita boleh lah tolong siapa-siapa yang susah. So kalau kita mendahulukan istirahat tu, sangatlah kejam lah. So daripada survive, kita sampai stable kan. Sampai stable kita terus macam aku okey dah ni. Aku dah comfort. Itulah orang yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. So kita nak jadi yang macam mana? Okay, bila kita stable, kita dah macam income dah kita dah lebih sikit lah daripada survive tadi. Macam tadi nak survive tu, dah ada extra duit. Stable ni ada extra lah duit. Dapat bonus pun banyak. Kita pun kalau anak nak makan apa, tak kisah pun. Kita tak ada cakap tunggu hujung bulan tunggulah mama dapat commission nanti. Tunggu mama dapat commission. Tunggu. Tak ada dah. Bila dah stable, dah ada simpanan. Dah ada emergency fund 6 bulan, dah ada aspirasi, dah ada hibah 1 juta, 2 juta, 3 juta, dah ada critical illness coverage, cukup lengkap dah kita punya, dah stable dah ni. Dah stable. Kita akan berjumpa dengan satu yang dinamakan iaitu titik optimum. Titik optimum ni akan menentukan sama ada reaction kita membuatkan kita decay ke bawah yang hijau tu, decay, mereput, makin teruk kita, ataupun titik optimum ini menentukan kita pergi lagi jauh. Lagi, maksudnya naik satu level daripada stable ke significant, sukses. Itulah saya. Titik optimum saya berlaku pada 2015. Kiranya masa saya struggle, survive. Lepas tu alhamdulillah dapat capai semua target tu. Tengah sibuk ni, saya ingat 2015 tu adalah antara tahun yang banyak sangat travel dengan Prudential. Saya pergi Dubai, balik daripada Dubai, mak ayah saya datanglah dekat rumah saya ni, temankan anak-anak. Lepas seminggu saya pergi Osaka, trip Osaka time tu. Osaka dengan Tokyo. Balik daripada Osaka, Tokyo tu, saya balik hari Sabtu, Ahad tu bersamalah mak ayah semua kat rumah ni. Isnin saya pergi office meeting. Selasa pagi ayah saya koma. Pagi selepas subuh tu ayah saya
dia kan apa kita panggil pecah pembuluh darah dalam kepala. Ni tiba-tiba ayah saya tak ada kencing manis, darah tinggi, tak ada. Ayah saya adalah orang yang sihat, orang yang aktif. Sebab dia lepas pencen tu, dia kan bahagian elektronik apa semua ni, wiring, dia memang sukalah kerja dia tu, memang dia ada je benda dia nak baiki, dan juga tolong-tolong orang sekeliling kampung tu, siapa yang lampu padam lah apalah, dia adalah orang yang aktif. Tiba-tiba itu adalah titik optimum saya. Ayah saya pergi waktu tu, hari Selasa terus koma, hari Rabu ayah saya meninggal. Cuba bayangkan waktu kita tengah stable, kita rasa okay, aku nak bagi the best dah. Tak boleh, kalau cerita je mesti teringat kan. So kepada macam semua yang masih ada mak ayah tu, kita tak boleh tunggu lama tau, kita tak tahu. Macam saya, macam kita kan, kita tak akan rasa mak ayah kita pergi. Maksudnya kan kita dengar mak ayah kawan kita pergi, mak ayah kawan kita pergi, kita tak akan rasa, tak akan jadi kat aku kot. Itu adalah saya before ni. Maksudnya kena je 2015 tu kiranya, tak mustahil mati tu pasti, dan dia dekat je, tak tahu siapa je boleh mati. So ayah saya yang sihat pun boleh pergi begitu saja kan, macam tak percaya, tak boleh terima. Itu adalah big hit masa tahun 2015 tu. Ayah saya meninggal November. Saya down sebulan, saya lost. Sebab kan ingat apa yang saya cakap tadi, big why saya adalah saya nak tolong ayah kan. Adik-adik masa tu belajar kan. Adik saya masa bersekolah. So itulah big why saya nak tolong ayah. Tapi kiranya lost lah. Waktu ayah saya meninggal tu, saya kata okay, aku nak buat apa lagi Aku dah tak tahu dah, aku nak kerja apa lagi Aku nak kerja untuk apa lagi. So tahun 2015 tu saya lost, saya balik kampung dengan anak-anak sekali saya balik. Zuhaimi stay. Saya duduk kat kampung tu, ya Allah, saya rasa macam dia sangat-sangat drag energi saya masa tu. Saya demam, saya tak pernah demam yang teruk. Demam masa kat kampung, masa kat Terengganu, masa tu time musim tengkujuh, kiranya memang hujan lah, hujan yang tak berhenti, sejuk. Dengan saya demam lagi sebulan, saya macam duduk kat rumah tu, saya duduk fikir. Tak fikir apa pun. Saya macam melayan perasaan je masa tu, macam tak tahu nak buat apa. Itu adalah titik optimum saya pada waktu tu. Memang saya 2015 tu, bulan 11 saya sangat lost. Saya tak tahu, saya tak tahu macam mana nak get back, nak cari energi balik, macam nak buat, nak sambung bisnes ni. Macam mana nak buat, saya tak tahu. Tapi saya nak ceritanya 2015 ni, kita kena tahu the way you behave when you have nothing is equally important the way when you manage when you have everything. So masa tu saya rasa saya tak tahu, saya dah hilang arah. Macam bila saya tak ada apa-apa tu, saya tak ada big why dah. So macam mana time tu kita behave? Adakah kita akan mencari jalan, ataupun kita makin drag energy kita biar diri kita lost, kita biar tak ada apa-apa, orang cakap ke kita jadi negatif dan sebagainya, ataupun kita behave? Sebab dia equally important macam mana kita berada di atas tadi tu, masa kita dah stable, masa kita gembira, happy, dan waktu kita sedih ni macam mana kita nak behave. So dia adalah equally important. So time tu saya fikir, tak boleh, aku kena get back to basic. Of course lah, saya selalu refer kepada Zuhaimi, leader saya kan, refer Zuhaimi. Ayat yang saya selalu, masa ayah saya meninggal tu, saya kata kenapa benda tu jadi kat saya? Saya belum bagi the best lagi kat ayah saya rasa masa tu. Lepas tu tak boleh macam tak boleh nak proses lah kiranya. Okay. Tapi Zuhaimi cakap, dia kata
We love you. We trust you. We support you. We love you. Thank you. I love you, Aisyah. Semalam happy-happy kan. Lama kan tak cerita pasal ni kan. So dia cakap, Zaimi cakap, ujian yang hebat ujian yang hebat adalah untuk orang yang hebat-hebat sahaja. So kalau anda sekarang dapat ujian, always fikir ujian ni sangat hebat dan orang hebat macam aku je boleh hadap. Mungkin ujian kita lain-lain. Ujian kita lain-lain kan. Subgroup Kelang, ahli-ahli subgroup Kelang mungkin ujian lain-lain tapi always fikir okay, Allah bagi ni sebab aku mampu hadapnya. So ujian yang hebat adalah untuk orang-orang yang hebat sahaja. So bila berlaku tu, saya ingat masa Disember, Zaimi kata okay baliklah, kiranya baliklah sini, dia kata. So saya balik ke Kajang, balik get back to basic. Get back to basic tu saya kiranya saya get back to basic lah. Training, meeting semua. Dan saya realign, saya fokus balik. Dan saya believe okay, setiap game tu ada level dia. So sekarang levelnya adalah aku big loss, big hit. So macam mana aku nak bounce back, aku nak berada dalam track yang betul balik. So ujian tu adalah ujian. So ujian tu sebenarnya membentuk jati diri kita nak prepare to the next level tu. So saya bounce back, saya realign, tapi realign ni sangat penting. Kita kena get back to basic, get back to the team lah. Kita tak boleh cari orang yang luar lain pula apa semua kan. Kita dah bersama team kita. Kalau macam saya daripada 2008 sampai 2015, almost berapa? 7-8 tahun saya bersama team saya. So this is my team, this is my family. I need to get back to my family to realign balik. Macam mana nak go to the next level. Okay, ini yang saya cakap lah. Kalau kita tak betul pilih, kita boleh ke bawah yang mana akan decay, akan mereput. Kalau saya memilih waktu saya kata, saya cakap Zaimi, saya sorry lah saya dah tak ada big why, saya tak tahulah reason kenapa saya nak buat bisnes ni lagi, saya dah ada income. Saya rasa tak apalah, saya rehat, saya tak nak buat sale, saya tak nak buat apa, saya nak duduk rumah sahaja. So saya, daripada titik optimum tadi, kalau saya pilih untuk ke bawah, saya akan terus ke bawah lah. Tapi daripada titik optimum tadi, saya memilih, saya choose to get back to basic. Get back to basic, saya work closely with the team, borrow others' energy. Macam borrow others' energy ni always daripada awal sampai kita nanti pun, even kita sampai ke significant level, success level nanti, kita mesti ada benda yang kita borrow energy orang atas pula. So sekarang, kita borrow energy waktu tu. Saya borrow energy orang lain. Saya tengok orang ni laju, saya suka sangat kalau orang tengah laju-laju, saya tengok macam bagus budak ni, bagus lah. Bagus apa dia buat, apa dia buat. Walaupun saya dah lama, saya akan macam okay, tengok, observe dan tanya, macam mana kau buat apa yang kau buat. Always ada benda yang boleh belajar daripada orang walaupun kita dah lama dalam bisnes ni. So buddies, jangan lupa. Kita dalam team, tapi kita ada yang buddies kan, macam yang kita rapat kan. So kita pastikan buddies kita tu, kalau kita berjaya, dia pun mesti berjaya. Kalau dia berjaya, kita borrow energi dia, kita pun mesti berjaya. So always sangat penting buddies ni untuk mengingati. Dan macam mana kita nak bounce back balik tu, macam tadi kan saya cakap, big why, ayah saya dah tak ada. Tak ada. Jadi big why saya tu dah kabur padahal big why tu okay, nak tolong ayah, nak tolong adik-adik. Tapi the big why adalah tolong ayah. Bila ayah tak ada, jadi saya rasa okay, macam okay, tak tahu apa. So apa yang saya buat adalah daripada titik optimum tadi, saya cari long lasting and meaningful dream lagi. Saya revisit dream saya yang belum saya capai. Saya protect dream saya tu, even daripada diri saya. Saya takkan compromise dengan dream saya. Saya tak adalah okay, dream aku contoh aku nak contohlah aku nak TPC sekian-sekian. Lepas tu kita tengok, alamak jauh lagi ni. Tak apalah,
kita tukar pula TPC kita. Katakanlah kita nak 500,000, tak boleh ni, buat 100,000 je lah. Tak, saya kena protect dream tu daripada diri saya sendiri. Kadang kita kan boleh compromise kan. Macam kita tengok, oi susah weh, susah ni nak pergi Sydney, banyak sangat ni 250. Kita pun compromise, kita pun adjust lah kita punya dream. Jangan kita protect dream kita tu. Walaupun kita tak capai tahun ni, maybe tahun depan, or maybe tahun yang akan datang. Jangan kita adjust dream kita ke bawah. Dan nurture dream kita tu, siram dia, baja dia. So itu yang saya buat. Saya buat dream baru yang long lasting, yang lagi meaningful. Contoh apa yang saya buat ialah saya nak buat yayasan. Yayasan tu nama dia Yayasan Anak-Anak. So Yayasan Anak-Anak ni bertujuan adalah yang pertama ialah nak hantar orang umrah berapa orang 1 tahun. Haji berapa orang 1 tahun. Untuk anak-anak yatim berapa sepatut aku keluarkan. Itu yang long lasting tu. Duit tu, commission tu almost half pergi ke yayasan tu. Itu adalah antara dream saya, meaningful dream saya. So kalau saya tak ada dream tu, saya dah stop. So, kalau ada dream tu, walaupun saya dah sampai tahap sekarang lah, walaupun belum sukses, saya rasa saya akan keep buat untuk saya jayakan Yayasan Anak-Anak tu. And then dream-dream lain pun kita revisit. Contoh macam saya nak apa lagi ya? Tak adalah, maksudnya saya memang ada Yayasan Anak-Anak tu saja. So yang lain kereta, kereta dah lah, dah ada. Rumah dah ada, alhamdulillah. Saya ada satu lagi dream saya memang saya nak buat masjid. Saya dah riki-riki, nak beli tanah. Saya ada klien yang buat construction dengan ID kan. Dia kata, Kak, kalau satu masjid yang boleh muatkan 3,500 orang ni, simple design kita boleh buat dalam 500,000 dah boleh buat, Kak. Saya kata boleh. Saya boleh buat. This is my dream. So nak kena cari tempat lah nak beli tanah dan sebagainya. Itu yang saya cakap pasal long lasting and meaningful dream. So kita always kena ada dream yang tu supaya dia tidak dia takkan stopkan kita kerja. Contoh kereta ke apa, itu adalah checkpoint. Kita dapat kereta ni, checkpoint, check. Next apa dia. Dream tu adalah yang paling atas tu lah, yang macam jauh sangat. Jauh. Tapi kita akan sampai insya-Allah. Dengan kerja kuat. Dan so nurture dream. So dalam masa yang sama, saya always ingatkan diri saya mesti menjadi ejen yang quality over publicity. Publicity tu maksudnya top agent. Tapi persistency koyak, duit tak ada. Tapi orang tepuk recognition ni top agent. Saya tak nak jadi macam tu. Saya mesti quality come first. Business yang saya buat mesti profitable. Apa yang saya close mestilah dia tahan. Maksudnya persistency tu cantik. Saya tak ada fikirkan contoh ini contoh bagi saya. Saya tak fikirkan contohlah dekat IG, saya tak fikirkan konten yang mempopularkan saya, tapi saya mesti fikirkan konten yang memberi info. Walaupun tak ramai orang like ke IG ke apa semua, tapi saya fikir mesti quality come first. Aku mesti nak contoh apa-apa yang kita post mesti sampai ke prospek kita dan klien. So macam mana kita nak pastikan sampai dekat the right prospect tu, kita mestilah buat sistem kan. So WhatsApp blast ke WhatsApp PM dan sebagainya. Publicity tu bagi saya, kalau selama saya 13 tahun tu, dia tak seberapa penting lah. Maksudnya tak adalah kita nak kejar follower ramai ke, orang tengok view kita ramai ke. Yang penting quality ialah kerja behind that. Walaupun kita tak adalah bising-bising sangat kat Facebook, tapi kita bekerja di belakang. Contoh dekat WhatsApp, dengan klien memang kita bagi info tu kau-kau lah. Macam itulah. Saya harap anda faham pasal quality over publicity. Business kita mesti profitable. Jangan buat hit and run. Jumpa klien close, bulan depan dia tak bayar dah. Jangan. So always fikir klien dah ambil dengan aku.
next aku kena jaga polisi ni, the payment mesti cantik, so that coverage dia terjamin lah. Dia nak masuk hospital pun OKGL settle insyaAllah. Tak nak lah tiba-tiba tengok nak masuk GL, oh dia ni lapse contoh. So always kena pastikan quality in our business. Okay, so ni dah nak habis dah ni. Dah pukul 11. Okay, so sebenarnya dalam hidup kita ni apa yang kita kejar? Dream kita, betul kan? Kita sekarang tu current dream kita, betul kan? Kita nak kejar tu, nak kejar ni. Kadang-kadang cuba kita fikir balik, kenapa kita tak dapat dream kita tu?